Shalom, selamat pagi semua. Puji Tuhan kerana memberikan kita hari yang baru. Biarkanlah kita mengutamakan Tuhan, mendekati Dia, menyanyikan lagu Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh kerana kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di syurga, kami bersyukur kerana Engkau tidak pernah membiarkan kami bersendirian. Kasih-Mu tetap seperti kasih yang murni. Kasih-Mu tetap seperti air yang mengalir, tidak pernah berhenti-henti melimpah di atas kami Bapa. Kami bersyukur Bapa kerana Engkau adalah Tuhan yang mengasihi. Kami serahkan diri kami dalam tangan Tuhan Bapa. Engkau paling tahu keadaan kami sekarang ini, dan Engkau tahu apakah cara yang terbaik, apakah rancangan yang terbaik untuk membantu kami yang sesuai dengan kami pada waktu ini Bapa. Kami serahkan masa seterusnya dalam tangan Tuhan. Kami mohon agar sekali lagi melalui Mazmur kami merenungkan firman Tuhan, merenungkan kasih-Mu Bapa, merenungkan kekuatan yang datang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Mengabulilah doa kami, mendekatilah kami Bapa, menjamahilah kami Bapa pada pagi ini Bapa. Dalam nama Yesus Kristus yang Maha Berkuasa kami berdoa. Amin. Ya saudara dan saudari, pagi ini kita merenungkan daripada Mazmur 31 ayat 10 hingga 19. Mazmur 31 ayat 10 hingga 19 ya. Saya baca untuk saudara dan saudari. Ayat 10. Kasihilah aku ya Tuhan, kerana aku dalam kesusahan. Mataku pedih kerana menangis. Jiwa ragaku merana. Kedukaan telah menyingkatkan hidupku, dan tangisan telah memendekkan umurku. Kesehatanku merosot kerana kesusahanku. Bahkan tulangku menjadi rapuh. Semua musuhku mentertawakan aku. Jiran-jiranku menghina aku. Mereka yang mengenal aku takut akan aku. Mereka lari apabila nampak aku di jalan. Aku dilupakan seolah-olah aku sudah mati. Aku umpama barang terbuang. Aku mendengar bisikan musuhku. Perkara dahsyat terdapat di sekelilingku. Mereka berkomplot menentang aku dan merancang hendak membunuh aku. Tetapi aku berharap kepadamu ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku sentiasa berada dalam jagaan-Mu. Selamatkanlah aku daripada musuhku dan daripada mereka yang menganiaya aku. Semoga Engkau berkenan kepada hamba-Mu. Selamatkanlah aku demi kasih-Mu. Aku berseru kepadamu ya Tuhan, jangan biarkan aku dipermalukan. Biarlah orang jahat dipermalukan dan turun ke dalam maut dengan senyap. Biarlah pembohong menjadi keluh kerana mereka sombong dan menghina orang jujur. Saudara dan saudari,
Sudah banyak hari, beberapa hari ini kita secara berturut-turut kita membaca Mazmur. Dan kita telah pun banyak kali membaca apa yang dikatakan oleh Daud. Dan hari ini daripada Mazmur 31 ayat 10 sampai ayat 14. Sekali lagi menyenaraikan, list down, menyenaraikan segala kesusahan dan membolehkan kita merasai, memahami betapa susah, betapa duka citanya, betapa sakitnya waktu Daud ini, Pak. Mari kita tengok ayat 10. Dia kata, kasihilah aku ya Tuhan kerana aku dalam kesusahan. Dia dalam kesusahan, matanya pedih kerana menangis. Jiwa raganya merana, maksudnya kering. Dan kedukaan telah menyingkatkan hidupnya. Maksudnya dia macam dalam satu tempoh masa yang panjang. Hari-hari dia berduka cita seumpama mau mati sudah. Dan tangisannya telah memendekkan umurnya. Dan kesihatannya merosot kerana kesusahannya. Bahkan tulangnya menjadi rapuh. Saudara dan saudari, dia kata semua musuhnya mentertawakan dia. Musuh di luar mentertawakan dia. Bahkan jiran-jiran di sebelahnya, orang yang berbaik-baik dengannya selama ini, kabarnya selama ini, menghina dia. Dan mereka yang mengenal dia macam mana? Takut akan dia. Mereka lari apabila nampak Daud di jalan. Dan Daud dilupakan seolah-olah sudah mati. Dan Daud umpama barang terbuang. Ayat 14 dia kata, aku mendengar, bukan sedar apa, dia mendengar lagi bisikan-bisikan daripada musuhnya. Bahkan semua orang berkomplot menentang dia dan berancang hendak membunuh dia. Saudara dan saudari, bayangkan Daud dalam satu keadaan di mana seluruh dunia, sekitarnya, semua orang bermusuhan dengan dia. Bahkan semua musuh itu saling berkomplot, saling sepakat untuk membunuh dia. Saudara dan saudari, wow, saya rasa kita tidak mungkin ataupun kita belum pernah lagi melalui apa yang dilalui oleh Daud. Tapi apa yang dilalui oleh Daud ini betul-betul menggambarkan keadaannya yang parah. Keadaannya yang sangat susah, sangat duka cita. Bahkan dia rasa dia mau mati sudah, saudara dan saudari. Tetapi dalam keadaan sedemikian, ayat 15 dia kata, tetapi aku berharap kepadamu ya Tuhan, Engkaulah Allah. Aku sentiasa berada dalam jagaanmu. Saudara dan saudari, walaupun dikepung oleh musuh, semua orang, seluruh dunia ingin membunuh dia, berkomplot ingin membunuh dia, hanya tinggal dia berseorangan saja. Tetapi dia tetap berharap kepada Tuhan. Dia tetap berdoa bersungguh-sungguh. Kalau kita baca ayat 15 sampai ayat 19, dia tetap menyeru, dia tetap berdoa, dia tetap memohon bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara dan saudari, ini mengingatkan kita bahawa waktu sedemikian masih berdoa, masih perlu memohon kepada Tuhan. Waktu inilah, kalau Daud dia tetap berdoa, itulah membuktikan bahawa betapa besarnya iman Daud terhadap Tuhan. Wow, sampai keadaan yang begitu dahsyat, begitu nyeri, begitu duka cita, masih Daud boleh berdoa kepada Tuhan, masih Daud boleh memohon kepada Tuhan, masih Daud boleh berharap kepada Tuhan. Ini betul-betul menunjukkan bahawa dia betul-betul percaya kepada Tuhan yang amat ini. Saudara dan saudari, hari ini kalau kita pula yang menghadapi masalah Daud, kita pasti akan lari. Kita tidak akan cari Tuhan lagi. Mungkin kita akan mencari toke kita, mencari kawan kita, mencari bomo, mencari YB, mencari menteri, mencari 4D, mencari ataupun memakai cara curi, merompak, tipu dan sebagainya. Saudara dan saudari, kalau kita nampak di sini, betapa besarnya kasih dan juga kepercayaan Daud kepada Tuhan. Saudara dan saudari, ini mengingatkan kita bahawa apa yang kita alami pada hari ini, segala kesusahan, kesakitan, kelemahan, kemusuhan yang kita hadapi hari ini, bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang segar. Oh saudara dan saudari, ramai orang sebelum kita telah pun mengalami apa yang kita alami sekarang. Kadang-kadang kita rasa, ayo, saya yang paling kasihan, saya yang paling susah, saya yang paling miskin, saya yang paling sakit, saya yang paling duka cita. Saudara dan saudari, sebenarnya bukan. Kita bukan yang paling sakit itu. Sebenarnya ramai orang sebelum kita telah pun mengalami apa yang kita alami sekarang ini. Tetapi mereka menang dalam kesusahan. Mereka tetap berharap kepada Tuhan, tetap memohon kepada Tuhan.
saudara dan saudari, nenek moyang kita, orang-orang kudus sebelum kita sudah pun boleh melakukan perkara yang sedemikian. Boleh bersandar, berharap, berdoa kepada Tuhan. Terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Kenapa kita tidak boleh? Saudara dan saudari, sebenarnya tidak susah kan? Tidak susah untuk berharap kepada Tuhan kan? Apa yang Tuhan minta untuk kita ialah hanya berdoa, berdoa, berdoa. Bersandar kepada Dia. Itu saja. Susahkah tidak? Tidak susah, saudara dan saudari. Sebenarnya sangat senang. Hanya duduk di sana, tidak perlu buat apa-apa. Kita mendekati Tuhan, berdoa, menyeru, bersandar kepada Tuhan. Itu saja yang Tuhan minta. Sebenarnya, satu tingkah laku yang paling mudah. Tapi apa yang susah sebenarnya, saudara dan saudari? Yang susah adalah iman kita yang susah. Kita selalu tersangkut pada iman kita, saudara dan saudari. Iman kita, adakah iman kita tergoyah, saudara dan saudari? Adakah kita betul-betul percaya bahawa Allah ini Allah kita? Adakah kita betul-betul percaya bahawa Dia yang bertakhta dan menguasai segala sesuatu? Adakah kita betul-betul percaya bahawa Dia sedang menjaga kita? Saudara dan saudari, waktu kita rasa susah, don't give up. Jangan berputus asa. Dan terus-menerus kita bersandar kepada Tuhan. Macam beberapa hari ini, saya menggalakkan semua AJK muda-mudi saya untuk sama-sama mengikuti renungan pagi pada pukul 5.45. Sudah 1 minggu lebih menyeru, memanggil, tapi mereka tidak pernah datang. Dan semalam, saya secara personal, satu demi satu, seorang demi seorang, saya approach mereka, mendekati mereka, saya menggalakkan mereka untuk ikut renungan pagi ini. Tapi setiap mereka memberi alasan yang bermacam-macam, bercorak-corai. Dan banyak yang kata, cubalah, tengoklah. Sampai pagi ini saya call mereka. Tapi tiada seorang pun yang menjawab saya. Wow, rasa kecewa. Bagaimana AJK muda-mudi saya yang dapat dibentuk macam ini. Tapi saudara dan saudari, Tuhan tetap menggalakkan saya supaya jangan putus asa. Perlu belajar daripada Daud. Tetap percaya kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan dan menyerahkan AJK saya kepada Tuhan. Dan saya teringat satu slogan beberapa tahun yang lalu, iaitu pray, pray, pray. Pray until something happen. P-U-S-H. Push. Pray until something happen. Saudara dan saudara, ini mengingatkan saya terus berdoa, berdoa, berdoa sehingga terjadi. Saudara dan saudari, saya tidak tahu apa masalah kamu sekarang ini. Adakah kamu juga dalam masalah yang kecewa, putus asa, ataupun banyak musuh, banyak kesulitan? Saudara dan saudari, mungkin doa kamu belum dikabuli, macam Daud. Tapi saudara dan saudari, belajarlah Daud. Tetap berdoa, tetap berharap, tetap bersandar kepada Tuhan. Dan kita tetap yakin bahawa Tuhan boleh melakukan yang terbaik untuk kita. Amin. Saudara dan saudari, hari ini, marilah kita mengambil masa selepas menonton video ini, teruskan berdoa. Berdoa untuk COVID-19. Berdoa untuk usaha kerajaan untuk membendung COVID-19. Berdoa untuk mereka yang buat bisnes. Kerana sudah dalam keadaan ini, mereka tidak ada income. Tapi tetap perlu membayar gaji. Mereka sangat berbeban sekarang. Berdoa untuk peniaga-peniaga. Berdoa untuk orang gaji, seperti kamu dan saya, mengambil gaji. Kemungkinan besar, ramai di antara pekerja tidak akan mendapat gaji ataupun terpaksa mengambil unpaid leave dalam waktu ini. Berdoa untuk mereka. Dan berdoa untuk ramai orang yang dalam kesakitan sekarang ini. Batuklah, demamlah, flu lah dan sebagainya. Berdoa untuk semua ini. Nanti selepas tonton kamu boleh teruskan berdoa ya. Sekarang kita ingat bahawa kita tetap berdoa, bersandar kepada Tuhan walaupun dalam apa jua keadaan yang paling parah, paling duka cita, paling susah. Kita tetap berdoa, memohon kepada Tuhan ya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di syurga, kami bersyukur kerana Engkau telah pun melakukan perkara begitu ajaib di dalam hidup rakan-rakan orang-orang kudus nenek moyang kami Bapa. Kami nampak daripada Daud bahawa betapa susahnya hidupnya, tetapnya memohon kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Oh Tuhan, bantulah kami supaya jangan selalu anggap diri kami paling susah, paling miskin. Bapa, sebaliknya bantulah kami dalam waktu yang begitu kritikal, tetap kami memohon dan bersandar kepada Tuhan. Kerana Engkaulah tetap Allah kami, Engkaulah tetap yang menjaga kami, Engkaulah tetap yang bertakhta. Berkatilah setiap saudara-saudari pada hari ini, supaya hati kami dihiburkan oleh kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kabulilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Terima kasih saudara dan saudari. Biarkanlah kita teruskan mencari Tuhan dan esok pagi pada masa yang sama kita jumpa lagi. Tuhan memberkati. Amin.